Apa yang menarik dengan pakej 6 hari 5 malam bersama dengan MKJ Travel? Jom saya terangkan satu persatu apa yang best. Hari pertama, apabila anda mendarat sahaja di airport, tak kiralah Haneda ke ataupun Narita Airport, dua-dua boleh, kami akan pick up di balai ketibaan di airport. Tour guide kami akan tengok dan tunggu anda daripada jauh. Hai, selamat datang ke Jepun. Macam tu. So, anda tak perlu risau dah. Sampai sahaja di Jepun, hari pertama, kita akan menaiki private transportation. Sebab kami sangat faham, berdasarkan pengalaman kami, orang yang sampai dekat Jepun ni hari pertama mesti dia pening. Mesti dia jet lag ataupun kadang-kadang mungkin anak meragam dalam flight, tak nak tidur dan sebagainya. Jadi hari pertama sangat santai. Anda akan naik private transportation, sama ada van, MPV, bus. Tapi kita tak combine dengan mana-mana grup. Grup anda sahaja mengikut jumlah saiz, jumlah bilangan ahli grup anda. Dan kita akan pergi kepada destinasi yang seterusnya, iaitu di Odaiba. Jadi dalam perjalanan daripada airport ke Odaiba ni, anda boleh berehat, tidur kan. Dan bila sampai dekat Odaiba, anda akan fresh. Dan dekat Odaiba ni apa yang best dia adalah kubu pertahanan Jepun yang sekarang ni jadi bandar yang sangat cantik. Dekat Odaiba ni ada jambatan nama dia Rainbow Bridge yang menghubungkan Tokyo dengan Odaiba. Dekat Rainbow Bridge ni juga dekat bawah ada mini Statue of Liberty yang dihadiahkan sebagai simbol pendamaian. Jadi kalau anda tak gambar kat sini, berlatar belakangkan Rainbow Bridge dengan latar belakang laut lagi, memang cantik macam kat US rasanya. Dan selepas dah habis bergambar kat situ, kita akan bergerak ke tempat yang seterusnya, iaitu Gundam Gergasi, real size Gundam. Gundam ni adalah model RX-0 Unicorn Gundam yang dekat sini kita akan tangkap gambar berlatar belakangkan Diversity, satu mall yang famous dekat situ. So bila kita dah tak gambar dengan Gundam ni, kalau ada pertunjukan kita akan tengok sekejap, dan selepas itu kita akan masuk ke dalam mall di belakang Gundam ni untuk solat dan juga makan. Menu makanan pada hari tersebut kita akan makan udon soba. Nak tukar menu lain pun boleh, tapi kami recommend try udon soba pada hari pertama. Anda nak rasa kan rasa Jepun punya udon soba ni macam mana? Kita akan carikan yang halal, jangan risau. Dan selepas dah selesai solat, kita pergi pada destinasi yang seterusnya, iaitu Toyosu Team Lab. Apa tu Toyosu Team Lab? Dia adalah Digital Art Museum, museum digital, yang kalau anda masuk dekat sini, anda akan terpegun, terpaku dengan seni bina 3D yang ada dekat situ. Bila masuk, tiba-tiba rasa macam dekat tepi sungai, tiba-tiba rasa macam dekat tepi bukit, tiba-tiba rasa dekat alam kayangan. Dia macam tu. Anda tak gambar kat sini, boleh post dekat Facebook, Instagram. Memang orang macam terkejut, kau kat mana ni? Tempat ni wajib lah. Orang akan spend masa 2-3 jam dekat sini sebab museum ni sangat rare, one of the best dalam dunia ni. So selepas anda dah selesai pergi dekat museum digital ni, maka habislah trip untuk hari tersebut. Di belah petang ataupun awal malam sekitar pukul 7, kita akan bergerak ke tempat penginapan untuk check in dan beristirahat kat situ. Jadi anda boleh prepare untuk hari yang seterusnya. Pada hari yang seterusnya, hari kedua pula, kita akan pergi ke Tokyo Disneyland. Semalam kita dah main light-light kan, pergi dekat area Tokyo, pusing-pusing bandar. Jadi hari kedua ni kita nak pergi ke tempat yang wajib pergi, nama dia Tokyo Disneyland. Tapi ikut anda juga sebenarnya, kalau anda tak nak pergi pun kita akan suggest tempat lain. Kalau kita pergi ke Tokyo Disneyland ni, anda boleh pilih antara dua tempat. Satu Tokyo Disneyland, satu lagi adalah Tokyo Disney Sea. Apa beza Disneyland dengan Disney Sea? Disneyland untuk kanak-kanak, bertemakan lebih untuk budak-budak. Disney Sea ni pula untuk dewasa, mungkin ride dia lebih adventure. Jadi anda boleh pilih mana-mana. Tapi kalau tanya saya, mungkin Disneyland adalah pilihan ramai orang sebab ada perarakan, ada pertunjukan bunga api. Jadi anda boleh experience ke Disneyland. Dan selepas pergi ke Disneyland, kita akan drop anda pada awal pagi untuk pergi ke Disneyland, dan kita akan ambil semula pada belah petang. Jadi anda dapat spend full day dekat situ. Dan pergi ke Disneyland ni, kita biasanya akan menaiki public transportation. Sebab trip pada hari ini sangat simple, daripada rumah penginapan ke Disneyland. Jadi kita tak ambil private transportation. Tapi terpulang kepada anda, kalau anda nak private pun kami boleh uruskan. Dan selepas habis daripada Disneyland, anda akan berehat di tempat penginapan untuk persediaan hari yang seterusnya. Pada hari yang seterusnya, hari yang ketiga pula, kita akan pergi ke Gunung Fuji, Mount Fuji. Guys, Gunung Fuji ni tempat favourite saya, tempat yang paling best. Kalau anda pergi dekat Tokyo ataupun pergi ke Jepun, anda tak pergi ke satu gunung yang cantik nama dia Mount Fuji ni, memang rugi gila. Sebab dekat Gunung Fuji ni, pemandangan sangat-sangat cantik. Antara gunung yang paling cantik di dunia sebab bentuk gunung ni macam cone shape, symmetrical. Tengok daripada mana-mana sudut pun dia akan nampak sangat cantik. Jadi apabila kita bergerak daripada Tokyo ke Mount Fuji, jarak dalam 100 km. Jadi pada hari ini kami akan sediakan private transportation sebab naik public sangatlah tak
tak convenient dekat sini. Jadi bila kita naik private transportation, anda boleh berehat kan. Mungkin semalam dah penat main dekat Disneyland, Disney Sea. Jadi hari ketiga ni kami design untuk anda boleh berehat, duduk dalam kereta boleh tidur. Sampai sahaja di Mount Fuji, kita akan pergi kepada tempat yang pertama, iaitu Iyashino-1. Iyashino-1 ni adalah perkampungan lama Jepun yang mana dekat sini bukan sahaja bangunan seni bina tu cantik, malah berlatar belakangkan Gunung Fuji yang cantik lagi tu. Dan yang paling rare, yang paling best, anda dapat pakai kimono. Semua ni dah termasuk dalam package, tak ada apa-apa bayaran tambahan. Lelaki pun ada kimono, dia perempuan pun ada kimono. Anda akan pakai kimono dan kemudian boleh bersia-sia di perkampungan lama Jepun tu dengan gambar di belakang belakangkan Mount Fuji. Memang rare. Ini saya rasa picture of the trip. Anda akan ingat momen dekat sini sebab sangat cantik, rasa macam orang Jepun gitu. Seterusnya dah settle dekat sini, kita akan bergerak makan. Mesti dah ada lapar kan. Jadi dia berdekatan dengan kawasan tu ada kari Jepun halal. Jadi kita akan test rasa apa beza kari Jepun halal ni berbanding dekat Malaysia. Selepas dah settle makan, kita akan bertolak ke tempat yang seterusnya, iaitu kita nak naik bot di Yamanaka Lake. Dekat Yamanaka Lake ni ada satu boat yang bentuk dia macam angsa, Swan Cruise dia panggil, Swan Boat Cruise. So dekat sini anda akan naik boat sambil-sambil menghirup udara segar, berlayar di tasik Yamanaka-ko dan berlatar belakangkan Mount Fuji lagi. Jadi memang santai. Dah selesai kita naik cruise, kita akan pergi ke tempat yang seterusnya adalah Gotemba Premium Outlet. Ini tempat terakhir dan tempat yang wajib pergi. Apa itu Gotemba Premium Outlet ataupun kita panggil sebagai GPO? Bayangkan saya duduk dekat Tokyo selama 2-3 tahun, saya pun shopping dekat GPO ni. Sebab GPO ni adalah outlet shopping antara yang terbesar, terfamous, termurah dan terpaling banyak pilihan dekat Jepun ni. Dan kalau anda sampai kat sini, biasa orang kata, "Adib, saya ni shopping sikit-sikit je 2 jam." Tak ada pun. Biasanya mesti terlajak sampai 3 jam, 4 jam sebab ramai orang akan terkejut. Banyaknya pilihan, harga pun murah. Design yang ada kat sini rare-rare lah. Itulah kelebihan GPO ni. Jadi kalau anda dah standby duit nak shopping, biasanya dekat GPO ni lah kita akan try untuk cari barang-barang rare untuk reward pada diri sendiri ataupun nak hadiahkan pada orang tersayang dekat Malaysia. So dah habis je daripada GPO ni, kita biasanya dah belah petang dan kemudian kita akan terus bertolak pulang daripada GPO daripada Mount Fuji ke Tokyo. Jadi sampai dalam pukul 8 ataupun 9 malam macam tu di tempat penginapan, anda boleh berehat untuk trip hari yang seterusnya. Trip hari yang seterusnya, hari yang keempat. Pada hari ini, kita akan rasa macam mana kalau kita menjadi orang Jepun yang duduk di Tokyo. Sebab apa? Semalam pergi Mount Fuji kita dah naik private transportation. Jadi pada hari keempat ni kita akan naik public transportation. Sebab apa? Pada hari ini kami dah design untuk pergi ke tempat yang sebelah-sebelah sahaja, berdekatan. Jadi tak perlu nak melompat-lompat train banyak stesen. Tempat yang pertama pada hari ini adalah Asakusa. Asakusa ni adalah bandar lama Jepun, bandar culture, bandar budaya. Dekat sini kita akan pergi ke satu tempat ikonik cultural, iaitu Sensoji Temple. Bukan temple nak buat penyembahan, bukan jangan salah faham. Temple dekat sini sangat best sebab dia ada seni bina bangunan yang cantik. Even orang Jepun datang ke sini pun dia orang appreciate seni bina culture yang dekat sini. Dan apabila kita dah bergambar dekat kawasan seni bina bangunan yang cantik ni, kita akan pergi dekat Nakamise Street. Dekat sini ada satu jalan panjang yang mana ada jual pelbagai makanan, pelbagai barang-barang murah, barang-barang souvenir pun ada. Sebab bayangkan macam pasar malam lah ataupun pasar Ahad, dia adalah downtown, uptown Jepun. Jadi anda boleh tengok macam mana kalau jual beli barang pasar malam dekat Jepun ni ada dekat Nakamise Street. Dah settle pergi dekat Asakusa, kita pergi kepada tempat yang seterusnya, iaitu di sekitar Ueno. Dekat Ueno ni kita akan pergi makan dekat Halal Wagyu Yakiniku. Tema hari ni makan makanan yang wajib test, iaitu Halal Wagyu Yakiniku. Apa pula rasa? Kalau kat Malaysia mungkin pernah makan ataupun tak pernah makan, mungkin rasa dia lain. Tapi kalau makan kat Jepun lagi fresh, macam mana pula kesedapan dia? Jom kita try nanti, okey? Dan bila dah selesai makan Halal Wagyu ni, kita akan pergi solat di masjid di kawasan Ueno, iaitu Masjid As-Salam, antara Islamic Center di Tokyo, iaitu Masjid As-Salam. So dah solat, dah settle dekat sini, kita akan pergi ke tempat yang seterusnya, iaitu Akihabara. Akihabara ni juga dipanggil sebagai Electric Town. Bayangkan dekat Jepun ni kan famous dengan barang-barang gadget, famous dengan anime, famous dengan barang-barang pre-love.
Jadi dekat Akihabara ni dia adalah satu bandar yang ada banyak mall-mall ataupun kedai-kedai yang jual barang-barang berkenaan dengan gadget, anime, pre-love. Jadi dekat sini anda boleh cari apa-apa sahaja gadget yang anda nak beli, nak bawa balik ataupun nak cari benda-benda boleh pakai anime. Ini adalah orang kata bandar budak-budak muda. Dekat sini banyak juga otaku ataupun peminat-peminat anime ada dekat sini. Di sini juga kita akan pergi dekat Yodobashi Electric Mall. Yodobashi Electric Mall ni anda masuk dekat sini boleh rambang mata sebab dalam mall ni sahaja ada berpuluh-puluh ribu gadget ataupun barang-barang elektronik yang anda boleh tengok dan beli. Nak beli jam semua ada dekat sini. Dah selesai Akihabara, pergi ke tempat yang terakhir pada hari ini adalah Shibuya ataupun Shibuya. Kenapa Shibuya? Sebab Shibuya ni adalah bandar yang paling sibuk di Jepun. The busiest city in Japan. Dekat Shibuya ni ada tempat nama dia adalah Shibuya Crossing, tempat lintasan jalan kaki antara yang tersibuk di dunia. Sebab bila lampu bertukar daripada merah ke hijau, ribuan manusia akan cuba melintas jalan yang sama tu, menyebabkan pemandangan daripada situ nampak seakan-akan macam semut lah nampak dia orang ni. Memang rare, memang sesak. Jadi kita juga akan cuba experience untuk lintas Shibuya Crossing tu so that anda ada satu memori yang tak boleh dilupakan. Dah selesai kita tengok kesesakan bandar yang paling sesak ni, bukanlah untuk pening kepala just untuk dapat experience sahaja. Kita akan pergi kepada Shibuya Sky, iaitu pusat pemerhatian bandar Tokyo. Daripada satu bangunan ni kita akan naik ke observation deck yang paling tinggi Shibuya Sky ni untuk tengok pemandangan bandar Tokyo pada waktu malam. Biasanya kita dah sampai kat sini pada waktu malam, jadi anda akan nampak wow cantiknya dengan lampu-lampu dan sebagainya. Bestnya Shibuya Sky ni dia ada borderless mirror. Bayangkan bila kita duduk dekat hujung deck pemerhatian tu, macam rasa tak ada penghadang, macam gayat, macam boleh jatuh je. Sebab apa? Dia punya penghadang tu adalah mirror yang borderless, cermin yang tak ada frame, jadi rasa macam takut pun ada juga kan. Tapi bila tengok gambar, memang terus nampak the whole scenery of Tokyo, Japan. Jadi habis Shibuya, terus kita bertolak ke tempat penginapan untuk persediaan dan berehat pada hari yang seterusnya. Hari yang kelima, mesti anda fikir-fikir kan, boleh tak dapat rasa naik bullet train dekat Tokyo ni? Ya, boleh. Sebenarnya bullet train ni kita akan naik hanya kalau pergi tempat-tempat yang jauh. Contohnya pergi ke Osaka. Daripada Tokyo ke Osaka, jarak dia sangat jauh lah, 500 km. Tapi kalau kita duduk dekat Tokyo, macam mana nak naik bullet train? Kami akan bawa anda pergi ke Tokyo, Yokohama. So jarak dia agak dekat, boleh naik bullet train dalam masa 15 minit untuk kita experience. Kita rasa, bestnya bullet train. Bergambar dalam bullet train, bergambar di kepala bullet train dan rasa sendiri macam mana kemajuan teknologi bullet train di Jepun. So kita akan dapat rasa pergi ke Yokohama. Setelah tiba saja di Yokohama, Yokohama ni kita panggil juga sebagai pelabuhan Yokohama. Dekat sini ada pemandangan laut yang cantik, dan sampai di Yokohama Port ni, tempat yang paling famous kat sini adalah Yokohama Aquarium. Antara aquarium yang top world ranking dunia ni tinggi sebab dia adalah aquarium yang besar dan penuh dengan entertainment. Ada pertunjukan-pertunjukan yang rare dekat sini yang takkan dapat dekat Malaysia. Ada yang pergi kat sini sampai repeat nak pergi pada hari esok. Macam tu sekali. Sebab biasa kita ingat aquarium dekat Malaysia ni bosan, tapi anda akan terkejut pergi dekat Yokohama Aquarium ni, aquarium dia memang best. So dah settle dalam 2-3 jam pergi dekat aquarium ni dengan segala tarikan aktiviti yang dekat dalam ni. Kita akan makan tengah hari pula di restoran Indian yang halal dekat Yokohama ni. Kita nak try pula, mungkin dah masih makan Jepun je, kita nak try pula makanan style Indian. Tapi kalau anda nak request makanan-makanan lain, tak nak makan nasi, nak makan Jepun pun kita boleh carikan, tak ada masalah. Selepas selesai makan di Yokohama, kita akan terus bertolak pulang ke Tokyo balik untuk pergi ke tempat yang seterusnya, iaitu Omotesando dan juga Harajuku. Okey, Omotesando dan Harajuku ni dia adalah pusat fashion. Omotesando adalah luxury fashion, Harajuku street fashion. So kalau anda pergi ke Harajuku ni, anda akan nampak fashion remaja. Setiap hari Ahad dekat Harajuku pun ada pertunjukan cosplay. Diorang akan berkumpul, diorang akan jalan dekat jalan Harajuku tu untuk beli-beli baju, bersosial dan sebagainya. Manakala di sebelah saja Harajuku adanya Omotesando Street. Omotesando ni pula tempat luxury brand. Ada brand-brand mahal, brand-brand famous, brand international, semua ada dekat sini. Jadi bila sampai saya dekat dua tempat ni, anda boleh pilih nak shopping yang murah-murah sikit ke nak shopping yang mahal-mahal sikit. Terpulang kepada anda. So dah settle pergi ke dua-dua tempat ni. Kita pun dah sampai ke malam pada waktu tu. Kita akan terus pulang ke tempat penginapan untuk berehat dan persediaan pada hari yang seterusnya.
Hari yang terakhir, hari yang ke-6. Pada hari ini kita akan bertolak pulang ke Malaysia. So, ada beza sama ada orang yang mendarat di Narita Airport ataupun Haneda Airport. Ada setengah airport yang balik awal pagi, ada setengah airport pula yang balik pada lewat malam. Jadi kalau airport anda balik pada awal pagi, kami akan pick up di tempat penginapan pada awal pagi dan kita akan terus check out penginapan dan kemudian kita akan terus bertolak ke airport. Sebab biasanya memang tak sempat dah. Bayangkan kalau flight dalam pukul 10.30, kita kena bertolak daripada guest house ke airport dalam pukul 7 pagi. Macam itulah, ataupun 6.30 pagi. Jadi memang pada hari tersebut terus ke airport sahaja. Tetapi jika tiket flight anda bertolak pada lewat malam, kadang-kadang ada yang bertolak pukul 10.30 malam, pukul 12 malam pun ada. Jadi anda masih lagi boleh buat Tokyo Tour setengah hari, iaitu daripada pagi sampailah pukul 6 petang. Maksudnya banyak lagi tempat yang kita akan cover. Dan biasanya benda ni berlaku kepada orang yang hari pertama landing malam. Kalau hari pertama landing malam, hari terakhir dia pun balik malam. Jadi dia ada extra hari tersebut. Kalau hari pertama dia landing pagi, hari terakhir pun balik pagi. Biasanya macam tu. Jadi kod-kod mana pun, sama ada anda landing pagi ke landing malam ke, sama sahaja. Sama ada trip hari pertama tu yang jadi tour ataupun trip hari terakhir tu yang kita buat city tour. Jadi berdua sama sahaja. Jadi itulah package 6 hari 5 malam bersama dengan MKJ Travel, yang mana kami dah buat benda ni daripada tahun 2014 lagi, sebab kami adalah student Malaysia yang asalnya duduk di Tokyo, Japan. Kami boleh speak Japanese dan kami buat trip ni khas untuk anda rasa private tour, layanan VIP daripada kami untuk pastikan anda dapat the best untuk family anda. Nak jadikan trip ke Jepun ni adalah trip yang memorable, tak nak fikir dah. Anda nak hire kami, anda nak ambil package dan nak dapat layanan yang terbaik, pilih MKJ. Saya Adib, akhir kata daripada saya, ingat Jepun, ingat MKJ. Nak dapatkan quotation harga, klik button di bawah. Kami akan bantu anda untuk design the best itinerary di Jepun. Itu sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera.